Okey. So kita sambung ke bahagian 1.3, explain method of security attacks. So sekarang kita nak tengok attack pula. Tadi kita tengok ancaman, sekarang kita tengok serangan yang boleh berlaku. Apa yang structured, unstructured internet external tu buat. Okey. So kita tengok dulu apa jenis-jenis serangan, attacks. Okey. Baik, so yang pertama kita boleh kelaskan pelbagai jenis attack ni kepada beberapa bahagian. Tapi sebelum tu kita faham dulu apa itu security attacks. Security attacks ni adalah perbuatan, okey, perbuatan ataupun kejadian yang cuba untuk exploit vulnerabilities, cuba untuk mencari kelemahan. Untuk bila dapat kelemahan tu dia boleh control sistem. Okey, itu adalah security attack. Ya, mana-mana jenis serangan pun itulah tujuan dia, mencari titik lemah dan buat serangan supaya dia berjaya untuk menumbangkan lawan dia. Itu saja. So, accomplished by threat agent which damage or steal organization information. Cara dia nak berjaya, dia akan cuba hancurkan ataupun curi maklumat target dia tu. So, most of type of security threats. Jenis-jenis security threat yang kita boleh kelaskan. Mungkin kita boleh letakkan jenis-jenis dia. Yang pertama kita ada recognition. Recognition lebih kepada spy. Okey, pengintipan. Access attack, macam mana dia nak masuk dalam keadaan paksa. Okey. Yang ketiga kita ada deny of service attack dan juga distribute deny of service attack. So ada dua jenis yang sama tapi tak serupa. Okey. Yang ketiga kita ada malicious code. Malicious code attack yang mana yang lebih disukai oleh unstructured threat, mana orang yang tak ada pengalaman yang suka buat serangan menggunakan kod-kod yang dah siap ataupun beberapa tools yang dah siap. Okey, so kita tengok setiap bahagian ni. Yang ni yang sedikit menarik bab kita ni, macam mana kita nak kenal orang buat serangan contohnya. Tapi kita kalau boleh kita janganlah tiru, tapi kita kena kenal macam mana dia buat serangan supaya kita boleh elak. So reconnaissance attacks ni adalah langkah yang boleh diambil untuk membuat penetration test. So nama penuh pen test ni adalah penetration test. Penetration test yang mana tujuan dia adalah untuk menguji sistem ataupun network yang dia nak cuba masuk, melihat kelemahan yang ada. So objektif reconnaissance ni ialah untuk memahami sistem tersebut. Okey, dia nak faham sistem tu, dia dan juga komponen-komponen yang ada pada sistem tu sebelum dia buat serangan. So attacker sebelum dia buat serangan lah. So pen tester can employ multiple methods. So dia boleh buat macam-macam kaedah supaya dia boleh dapatkan maklumat tersebut. Dan dia perlu mencari perlu mendapatkan titik lemah, vulnerabilities, titik lemah pada sistem tu. Dia ada dua jenis, aktif dan pasif. Kedua-dua ni kaedah ni dia lebih kepada testing yang lebih kepada individu yang nak mempertahankan sistem ataupun individu yang cuba untuk melakukan kerosakan. Okey. Reconnaissance attack yang kita boleh tengok contohnya adalah sniffing. Okey, sniffing dan juga spoofing. So, sniffing dan spoofing ni adalah dua jenis kaedah yang boleh digunakan supaya dia boleh mendapatkan maklumat tu. Bila dia sniff,
Bila dia sniff, dia akan guna program, software ataupun device untuk monitor data yang travel dalam network tu. Okey, data yang bergerak okey dalam network tu, supaya dia boleh tahu maklumat ataupun struktur dalam sistem tu macam mana dia digunakan. Maksudnya dari segi polisi, dari segi setting, setup, connection, semua tu dia akan tengok. Dia mungkin boleh gunakan kedua-duanya sekali untuk inilah program ataupun device kedua-duanya sekali untuk mendapatkan tujuan dia. Manakala attacker yang menggunakan kaedah spoofing ataupun hacker yang ethical hacker, kita panggil ethical hacker, istilah dia, yang mana orang hack cara baik. Cara baik ni maksudnya kita hack, kita jadi hackers tapi kita guna sebagai pelindung. Bila kita tahu kaedah penyerang tu, kita boleh guna kaedah yang sama untuk melindungi sistem. So spoofing adalah kaedah yang kedua. Selain daripada kita nak dapatkan maklumat, of course kita nak tahu juga maklumat tu boleh bocor kat mana. So kaedah yang sama kita guna oleh hacker, iaitu kaedah spoofing dan juga sniffing tadi. Okay, so teknik ni teknik yang mana dia menggunakan unauthorized access. Kalau dia tu adalah attacker yang jahat, dia akan gunakan teknik ni supaya dia boleh dapatkan akses ke tempat yang dia tidak boleh masuk. Macam mana? Dia menyamar sebagai orang dalam sistem tu. Contohnya dia gunakan IP address. Apa IP address adalah yang dipakai dalam sistem tu, itulah yang dia gunakan untuk diri dia. So sistem yang dipakai, alamat yang dipakai dalam sistem sama dengan alamat yang dia pakai untuk diri dia, supaya dia boleh masuk dalam sistem tu secara tanpa sedar. So kita tengok aktif dan pasif tadi. Active reconnaissance testing involve those that actually interact with the network and system in a manner that they can be observed. So active reconnaissance can provide a lot of useful information, but you should be aware as a pen tester that is used may alert defender to the impending attack. So kalau kita ni sebagai aktif, kita kena kalau kita jadi ethical hacker ni akan sentiasa alert dengan serangan-serangan yang akan berlaku. So dia kena aktif dalam network tu, dia kena aktif, maksudnya dia kena sentiasa monitor di mana lubang-lubang ataupun titik-titik lemah yang akan muncul yang memudahkan penyerang tu masuk buat serangan. Manakala pasif pula, reconnaissance is the use of tools that not provide information to the network or system under investigation. Using information obtained by Google or other third-party search engines such as Shodan is a prime example. Selalunya kalau pasif ni, dia tidak dapat terus dalam network tu, tapi dia dapat daripada tempat-tempat sumber-sumber yang lain, dekat web, dekat Google. Okay, itu bantuan yang passive tools yang dia boleh digunakan. This allow the gathering of information without the actual sending of packet to system where they could be observed. Maksudnya aktif dia berada dalam sistem, yang ni aktif berada dalam sistem, yang ni maklumat yang dia dapat luar daripada sistem. Itu adalah teknik pasif dan aktif dan pasif. Okay, so contoh pasif, aktif dan pasif ni. So scanning a network with Nmap ataupun network mapper is active that can be detected. In the case of Nmap,
The tools may not be specifically detached, but it use the sending of packet can be detected. So kalau Nmap ni selalunya kita pakai dalam PC ataupun laptop kita. Kita tak masuk ke sistem, kita tak masuk dalam server, tapi kita guna kita punya tempat kita sendiri untuk kita korek maklumat tu. So tapi dengan guna kaedah ni kita boleh dikesan lah. When you need to map out your network or look for open service on one or more hosts, a port scanner is probably the most efficient tool for the job. So kalau kita nak scan banyak orang, kita tak boleh gunalah Nmapper ni. Cumanya kita nak dapatkan spesifik maklumat, kita mungkin boleh guna port scanner lah. So itu antara tools yang boleh aktif buat. Manakala pasif pula, tools dia those do not interact with the system. Maksudnya kita tak ada kaitan pun. Kalau kita buat pen test, kita cari maklumat, kita nak dapatkan maklumat, kita bukan direct pada sistem, tapi kita melalui tempat lain seperti yang kita cakap tadi, daripada Google, daripada sumber lain. Will permit detection as in sending packet or altering traffic. Okay. Passive sensor can use existing traffic to provide data from analysis. Passive sensor can use existing traffic to provide data for analysis. Maksudnya dia akan cuba cari maklumat yang daripada existing traffic. Maksudnya traffic yang tengah berlaku pada waktu tu, dia akan cuba cari pada tempat yang di luar daripada sistem. Example of passive tool is tripwire, which can be detect changes to a file based on hash value. Satu software kita panggil tripwire boleh detect benda ni, boleh detect changes to a file based on hash value. Kalau kita ethical hacker, kita nak tahu apa jenis file yang dihantar, adakah ada perubahan dengan file yang asal. Sebab hash value ni nanti kita belajar dalam polisi, apa itu hash value. So macam mana hash value ni berguna untuk pastikan data itu data yang selamat. So dengan kaedah hash value ni, kita boleh kunci file tu, ataupun kita tanda file tu adalah original file yang tidak pernah diubah. So dari segi tripwire ni, kita boleh detect kesalahan yang berlaku pada file tu. Maksudnya file tu dah diubah pada keadaan asal, dan bila berubah, kita tahu, seorang ethical hacker dia akan tahu bila sesuatu file tu berubah, dia adalah file yang membawa something bukan milik dia. So dia tahu akan ada keburukan jika file tu diubah. Example, Wireshark can do OS mapping by analyzing TCP IP trace with a tool. Kalau guna Wireshark, dia boleh tengok traffic yang keluar masuk secara luar. Maksudnya dia tak payah masuk ke dalam dia tak payah duduk dalam sistem, tapi dia duduk dalam rangkaian saja, dalam network saja. Dia hanya tengok traffic tu berlaku dekat mana, kebocoran yang boleh dia detect. Maksudnya daripada mana dia datang, sumber mana yang dia bawa. So daripada Wireshark ni adalah salah satu software yang boleh diguna pakai. So ini ada sejenis Nmap, nama dia Zenmap. Yang ni adalah Wireshark. So Wireshark ni dia tengok daripada mana dia datang, ke mana dia pergi, masa dia ambil, protokol yang dia pakai. So data yang dia bawa, report yang dia bawa, maksudnya data yang telah dibawa. Seterusnya kita tengok access attack pula. Access attack, an attempt to access another user account or network device through improper means. Maksudnya dia akan cuba masuk dengan kaedah paksa kod mana-mana pun supaya dia boleh masuk untuk buat serangan. If proper security measure are not in place, the network may be left vulnerable to intrusion. So dia tahulah, jika tak ada pertahanan yang bagus, maka akan jumpalah
poin-poin yang boleh memberi titik lemah kepada access attack ni. Tujuan dia, a network administrator is responsible for ensuring that only authorized users access the network. So maksudnya admin ni kena berperanan lah supaya access attack ni tidak berlaku dengan mudah. Unauthorized attack attempt via four means, all of which try bypass some facet of authentication process. Okay. Hacking. So seterusnya kita tengok hacking. Hacking ni adalah aktiviti ataupun perbuatan deliberate by accessing computer system and network without authorization. Individual who conduct this activity being referred to as hacker. Maksudnya semua tadi tu adalah hacker. Ni aktiviti yang dia buat tadi semua adalah hacking. The term hacking also applies to the act of exceeding one authority in system. So, aktiviti hacking seterusnya dipanggil brute force. Brute force attack is attempt to crack password or username or find a hidden web page. Ini cara yang hardcore, yang mana dia cuba dengan kaedah seolah-olah macam SS attack, tapi dengan brute force ni dia crack password dan dia guna username crack password dan username untuk dapatkan nak masuk kepada web page yang disorok. Or find the key used to encrypt message. Kalau ada message yang boleh, yang dia nak, dia cuba encryptkan dia cuba pecahkan dia supaya dia boleh baca message tu. Using a trial and error approach and hoping. Maksudnya dia akan cuba kaedah cuba-cuba ataupun kaedah cuba harapan. So maksudnya akan cuba sedaya mungkin untuk dapatkan tekaan yang betul. This is an old attack method, but it's still effective and popular. Okay, so ingat, brute force ni masih lagi kaedah, orang kata kaedah manual. Manual bukan auto, tapi ada tools supaya dia boleh dapatkan access tu. Seterusnya, denial of service. Denial of service ni sejenis attack, sejenis aktiviti hacking. Okay, dalam hacking ada aktiviti juga. DOS ataupun nama pendek dia DOS attack. Jangan bertukar dengan DOS PC. DOS PC kita panggil DOS, tapi yang ni DOS lain. Okay, dalam laptop, dalam PC semua ada DOS, tapi tak sama. Ini adalah DOS, dia panggil distributed denial of service attack. So denial of service attack ni dia adalah selalunya implemented by a hacker as a mean of denying a service that is normally available to a user or organisation. So sesuatu sistem ataupun syarikat tu tidak berjaya diakses. So kalau satu bank kena serang, maksudnya servis bank tu tak berjaya dipulihkan, maka pengguna akan dalam keadaan yang kurang selamat. Sebab apa? Dia tidak dapat selamatkan wang dia. So that's why kena serang dengan DOS ni, selalunya dia akan memutuskan ataupun melumpuhkan sistem tu. Okay, so attackers send large number of connection or information request to a target. Target is cannot handle successfully along with other legitimate service requests, may result in system crash or inability to perform ordinary function. Maksudnya dia akan melemahkan sistem tu supaya dia tidak boleh berfungsi seperti sedia kala. Contohnya web tu down, machine ATM tu down. So itu kaedah yang digunakan denial of service. Denial of service ni kadang-kadang boleh jadi satu saja penyerang dia, tapi dia menambahkan traffic dalam sistem tu. Sistem tu akan menjadi slow dan out. For example, user might be denied
access to email as email as the result of the successful DOS attack. Maksudnya kalau DOS tu serang server tu email, maka bila dah terlalu banyak traffic, sebenarnya yang menyebabkan traffic tu tak nampak pun, bukan pengguna yang betulnya, tapi bila pengguna yang betul nak cuba akses ke email yang kena serang, maka dia tidak berjaya untuk dapatkan email dia, ataupun email itu terus down. So, okay, kalau kita tengok kat sini gambar rajah dia. So, ini attacker, dia akan menggunakan satu bot dia untuk dilancarkan serangan. Okay, so bila pengguna betul nak dapatkan maklumat ataupun duit dia tadi, sistem tak dapat nak bagi, tak dapat nak respon. Sebab apa? Sebab kena serang oleh ada makhluk yang lain cuba serang daripada jarak jauh untuk melumpuhkan dia. Dia tak akan dapat detect lah. Okay. Distributed denial of service. Kalau distributed denial of service pula, beza dia cuma satu benda je. Okay. Beza dia cuma satu benda. Kita tengok penerangan dia. Coordinate stream of request is launched against target from many location. Many location. Saya nak highlight perkataan yang pertama, dia coordinate stream location launch against target. Maksud stream of request is launched against target from any location simultaneously. Maksudnya dia datang ke serangan yang banyak daripada tempat yang berbeza. Maksud bukan satu tempat, datang banyak-banyak tempat, supaya sistem tu down juga. With distributed DOS ataupun DDoS, kita panggil dia, multiple system are compromised to send a DOS attack to a specified target. Banyak DOS, bila dia bergabung, dia akan jadi DDoS. The compromised system are commonly called zombie or slave. So banyak DOS tadi selalunya kita panggil zombie ataupun kita panggil slave attack. Maksudnya kita pasang askar yang banyak, DOS ni askar yang banyak, supaya seorang penyerang tadi boleh melakukan serangan dengan bertubi-tubi. Okay, kalau satu orang dia boleh hantar traffic 100 kali ganda. So kalau ada 10 orang, maka dia akan besarkan lagi 100 kepada 1000 kali ganda traffic. Dia akan boleh hantarkan 1000 kali ganda traffic melalui 10 PC ataupun orang tadi untuk memberi tekanan lagi kepada sistem. So ini contoh attacker bagi DDoS. Serangan DDoS menggunakan zombie ataupun slave. Okay, so ini adalah zombie ataupun slave. So dia akan cuba request kepada satu website, request HTTP GET kepada server yang menyediakan server yang menyediakan page tu. So sini adalah server, boleh sediakan web server yang dia boleh hantar mesej pada waktu yang biasa. Server tu boleh berfungsi, tapi bila DDoS ataupun DOS, DDoS lagi teruk lah, sebab berganda-ganda serangan dia, request the same page from this server, maka server tu tak dapat nak bagi bila terlalu banyak request dan membuatkan dia congest. Sistem tu boleh down. Okay, tu beza dia. DDoS multiple, yang ni multiple attack. So yang ni adalah single attack, tapi dalam keadaan yang banyak lah. So single ni satu penyerang, tapi dalam keadaan serangan yang banyak. So seterusnya kita tengok malicious code ataupun malware yang kita selalu sebut virus. Cuma
kita kena ingat virus ni berbeza dengan worm, berbeza dengan trojan. Dan juga satu lagi kita boleh tengok logic bomb. So virus ni dia beranak pinak, dia berpropagating with human help. Maksudnya dia boleh beranak bila kita bantu dia untuk beranak. Itu virus. Contohnya kita masukkan pendrive. Bila kita masukkan pendrive, kita run program tu. Contohnya program ada auto run. Bila kita auto runkan program dalam pendrive, dia akan terus membiak. Itu cara dia propagate. Dia tak boleh masuk sendiri. Dia tak boleh. Tiba-tiba kita buka website, dia saja kita buka Facebook dia masuk. Tak ada. Buka Google dia masuk, tak ada. Site yang selamat dia takkan bekalkan virus, tapi kalau site yang kurang selamat, selalu dia akan bagi virus sekali. Dia akan membuatkan dia akan membuatkan target dia tu jadi tempat pembiakan dia. Manakala worm ni self-propagating malware over the network. Kalau worm ni, dia once dia masuk, dia boleh beranak pinak, dia boleh berjangkit-jangkit ke tempat yang lain. Virus tak boleh, kecuali kita yang bawa dia. Tapi worm dia boleh berjangkit dalam network. Itu target dia. Bila dia membiak, dia akan melompat-lompat ke tempat-tempat yang lain, PC yang lain, sistem yang lain yang bersambung dengan network tempat dia membiak. Manakala trojan pula, dialah sejenis malware claiming benign purpose. Maksudnya dia ni penyamaran, malicious code ataupun malware yang menyamar. Dia menyamar, dia membawa pelbagai virus yang lain. So itulah yang membuatkan dia ni licik. Sebab dia bila menyamar, dia akan nampak seolah dia ni baik, tapi sebenarnya dalam diri dia tu dia membawa virus-virus yang lain. Bila kita klik je, kita nampak macam software yang kita nak, tapi bila kita klik install apa semua, dia melepaskan segala melepaskan segala askar-askar dia, virus dia ataupun virus atau worm dia dalam perut dia tu untuk disebarkan bila kita install ataupun run. Manakala logic bomb ialah malicious code placed in software triggered by attacker. So logic bomb ni macam bom lah, bom yang dikawal jarak jauh. So kalau kata file tu kita install atau kita letak dalam PC kita, so attacker dia tunggu masa untuk dia letupkan bom tadi. So virus is a piece of malicious code that replicated by attaching itself to another piece of execute code. So dia akan dia akan replicate by attaching itself. Maksudnya dia ada kemampuan untuk dia berada pada satu software supaya dia boleh berkembang. When the other executable code is run, the virus also execute and has the opportunity to infect other file and perform any other nefarious action it was designed to do. So ingat, itu adalah jenis virus. Ingat dia menempel pada software-software yang ada dan dia cuba membiak, tapi tidak pada PC-PC lain. Virus specific way that a virus infect other file and the type of file infect depend on the type of virus. So virus adalah cara, the specific way that a virus infect other file and the type of file it's infect depend on type of virus. Maksudnya virus dia beranak pada file yang dia boleh duduk aja, dia akan membiak pada file-file yang lain yang sama boleh dia duduk. Dia tak sama dengan sistem lain, software lain, dia tak akan pergilah. Contoh dia serang Microsoft Word, so dia tak pergi kepada picture, dia tak pergi pada lagu, contoh. The first virus created were of two type, boot sector virus and program viruses. So first virus created ni yang dia mula-mula dibuat adalah boot sector virus dan program. Jadi boleh serang boot, boot PC tu, dan juga program.
software yang kita guna. Worm pula, piece of code that attempt to penetrate network and computer system. Once a penetration occurs, the worm will create a new copy of itself and the potential system. Maksudnya dia ni dah kembali menjadi kuat. So once dia buat testing, worm ni dia buat testing, dia akan cuba membiak dengan dalam diri dia tu dan uji sistem tu. Dia akan membiak dalam rangkaian. So reproduction of worm does not rely on the attachment of the virus to another piece of code or to a file which is the definition of virus. Maksudnya dia tidak berkongsi dengan virus lah. Maksudnya virus dengan worm ni tidak berkongsi. Tapi tak mustahil bagi orang-orang yang hackers yang structured. Maksudnya dia tahu apa dia buat. Worm act like a virus but also have the ability to travel without human action. Yang ni dia lagi bijak daripada virus. Dia boleh merata melalui network. Itu yang lagi bijak. This important is distinct. However, the code has attached itself to something else. Okay. Or it can survive on its own. Worm ni boleh survive dengan diri dia sendiri. Dia tak perlu tunggu progress rumah tu. Okay. Last but not least, Trojan horse. A Trojan horse or simply Trojan, kita panggil dia Trojan saja, kita panggil Trojan horse, is a piece of software that appear to do one thing, may in fact actually do that thing, but hide some other functionality. So ingat, dia sebenarnya nak buat benda tu, tapi dia cuba selindungi apa yang ada pada diri dia. Itu yang itu yang membuatkan orang tak perasan. This is malicious software is distinguished as a legitimate program. Dia akan cuba jadi sebahagian daripada program yang user nak. So senang nak faham dekat sini. Cat word of the week, Trojan horse. A program that appear useful but is in fact malicious, that tricks to user to install unexpected changes to computer setting and usually activity. Even the computer should be idle, a strong indication that a Trojan is resident on a computer. A Trojan cannot replicate itself. Trojan ni dia tak buat diri dia sendiri, dia tak beranak-anak pinak. Tapi once dia dah pecah dalam sistem tu, dia menyebarkan kod-kod yang lain. We may want to scan this one before it installation. Okay, untuk Trojan horse, program can reproduce like a virus and separate another computer. Computer data could be significant. Damage, expose logging information, production loss. Itu selalunya bila rosak lah. Bila terdedah kepada logging information, maka orang senang nak masuk. Itu tujuan hackers lah, nak masuk. So satu lagi mungkin dia akan menyebabkan production loss. Sistem tu kena serang dan boleh rosak, dan juga production boleh loss. And in fact, computer could be sending critical data to computer while at the same time infecting another computer. So kita berhenti dekat situ, kita sambung kemudian di 1.3.2.